Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 31 Mei 2021. Susulan berlaku peningkatan ketara kes dengan kadar kebolehjangkitan tinggi, 3 lokaliti dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan daerah Kudat, Sempurna dan Lahad Datu. Lokaliti terbabit Kampung Tanjung Kapur di Kudat, Taman Pelangi di Sempurna dan Kampung Asam di Lahad Datu. PKPD berkuatkuasa esok hingga 14 Jun depan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kampung Tanjung Kapur Kudat mencatat 10 kes, 8 kes di Taman Pelangi, Sempurna dan Kampung Asam Lahad Datu merekodkan 10 kes positif. Pelaksanaan PKPD bertujuan menyekat pergerakan dan penularan jangkitan COVID-19 dari kawasan berisiko keluar lokaliti tersebut. Semalam, Sabah merekodkan 190 kes positif baharu COVID-19 iaitu penurunan ketara sebanyak 75 kes berbanding 265 kes sebelumnya. Jumlah kumulatif kini sebanyak 62,037 kes. 2 kematian direkodkan di Lahad Datu. Dalam perkembangan lain, bermula esok sebanyak 26 sekatan jalan raya SJR akan ditambah bagi memastikan keberkesanan kawalan pergerakan di seluruh negeri. Setakat semalam, sejumlah 72 SJR dilaksanakan dalam tempoh 24 jam dan 259 buah kenderaan diarah berpatah balik. Pejabat Kesihatan Tawau mengenal pasti 3 lagi pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 dalam usaha mencapai sasaran 350,000 vaksinasi di daerah berkenaan. Ketika ini terdapat 2 PPV di Tawau iaitu Dewan Masyarakat Tawau dan Klinik Kesihatan Tawau. Pegawai Kesihatan Daerah Dr. Gina Vindran berkata, pemilihan 3 PPV baharu itu bersesuaian dengan keperluan di lokasi berkenaan. Kami akan membuka lagi 2 atau 3 tempat. Okey, satu di kawasan Balung iaitu di Institut Perguruan. Satu lagi di Felda untuk bahagian Kalabakan. Dan untuk bagi Merotai kita akan buka di kawasan Sekolah Yukchin. Tempat-tempat ini sesuai lah untuk mereka. Dr. Gina Vindran yang ditemui RTM selepas meninjau PPV Dewan Masyarakat Tawau memberitahu setakat ini seramai 9,300 orang terdiri petugas barisan hadapan dan warga emas telah mendapat suntikan vaksin. Bagaimanapun sehingga kini hanya 46,000 orang atau 13.2% telah mendaftar untuk vaksinasi. Justru orang ramai yang belum mendaftar digesa berbuat demikian dengan segera. Sementara itu, mereka yang telah menerima suntikan vaksin yakin usaha kerajaan melaksana program imunisasi kebangsaan langkah terbaik memastikan kehidupan rakyat kembali pulih. Saya berharaplah kepada kaum Melayu, Bumi Putra khasnya, janganlah kita risau tentang apa yang permasalahan-permasalahan yang telah diberitahukan sebab sesungguhnya ini adalah suatu usaha daripada kerajaan bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia pun. Pertama saya macam was-was, takut-takut. Tapi sekarang saya kena vaksin sudah macam sakit lagi tu, semut menggigit daripada vaksin. Jadi saya relax saja. Bagus. Sampai sekarang saya tidak ada apa-apa, enak kurasa. Memang ini yang terbaik. Sekatan pergerakan penuh atau total lockdown di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula esok adalah langkah wajar bagi menangani lonjakan kes COVID-19. Menurut pensyarah kanan Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Haji Awang Ahmad, ia perlu dilakukan berikutan peningkatan tinggi kes jangkitan dan kematian setiap hari. Langkah tersebut berupaya meminimumkan jumlah jangkitan kes sekaligus menamatkan kluster yang wujud di lokaliti tertentu seperti kejayaan kebanyakan negara yang melaksanakan total lockdown. Itu adalah satu petanda bahawa tindakan perlu diambil dan pihak kerajaan sudah mengambil tindakan itu. Tinggal saja di pihak kita, yakni rakyat, untuk faham sekaligus mematuhi apa yang telah dikuatkuasakan. Dalam masa sama, Dr. Syahrudin yang dihubungi RTM di Kota Kinabalu tidak menafikan wujud kebimbangan dalam kalangan rakyat ekoran pelaksanaan sekatan tersebut. Namun, rakyat perlu faham ia demi menyelamatkan nyawa rakyat. Katanya perspektif negatif seperti kemelaratan hidup yang dikaitkan dengan pelaksanaan total lockdown juga perlu dikikis kerana kerajaan sememangnya telah melakukan penelitian sebelum tindakan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat.
Tiada pembelian panik berlaku dan keadaan terkawal di Sabah susulan pengumuman sekatan pergerakan penuh bermula esok. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Negeri Sabah turut memberi jaminan bekalan barang mencukupi dan tiada kenaikan harga. Ketika dihubungi RTM, Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Taha Julai memberitahu situasi pelanggan beratur panjang di pasaraya adalah disebabkan pasaraya menghadkan bilangan pelanggan dalam satu-satu masa. Menurutnya, petugas KPDN HEP juga sentiasa memantau bekalan barangan keperluan asas termasuk barangan kawalan seperti gula, minyak masak dan tepung sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lepas sehingga kini. Seramai 200 pegawai penguatkuasa dan 87 pegawai pemantau harga di seluruh cawangan KPDN HEP Sabah terlibat dalam tugas pemantauan ini. KPDN HEP Sabah turut melantik 170 peruncit daerah terpilih dan 89 pemborong daerah terpilih di seluruh Sabah bagi tujuan pemantauan situasi bekalan barangan keperluan asas di Sabah. Tingkatkan kawalan kendiri dan hanya keluar rumah jika ada urusan penting. Itu yang perlu dilakukan rakyat dalam situasi negara sedang bergelut berusaha melandaikan penularan wabak COVID-19. Saya yakin rakyat juga harus memahami perkara ini karena ini bukan untuk kepentingan sesiapa tapi untuk kepentingan kita, keluarga kita, masyarakat jiran kita semua. Itu yang terbaik. Jangan kita mengharap orang lain, kecuali diri kita sendiri yang akan membuat, maka itu yang terbaik untuk semua. Individu itu sendiri yang harus jalankan tanggung jawab dorang, ikut prosedur, ikut apa semua itu supaya virus ini dibendung. Bukan kerajaan saja, tapi diri sendiri juga. Penyakit ini belum ada penghujungnya, dan kita telah penat, kan? Penat. Jadi duduk rumah, selamat diri kita, selamatkan rakan-rakan kita dan petugas-petugas peran lainnya yang berada di sekeliling kita. Rakyat kena mainkan peranan lah. Peranan kita pun penting. Kita kena duduk di rumah, keluar bila ada perkara penting saya macam kalau membeli barang tu belilah barang untuk 2 minggu terus. Jadi kurang kita keluar di rumah. Tiba penghujung bulan Mei, pastinya pemahkotaan Unduk Ngadau Keamatan UNK yang dijadual berlangsung hari ini dinanti-nantikan masyarakat kaum Kadazan Dusun, Murut dan Rungus. Walaupun masih berhadapan pandemik COVID-19, namun UNK tetap diadakan tahun ini kerana ia acara kemuncak Pesta Keamatan yang dirayakan di Sabah. Namun kali ini pertandingan diadakan secara maya yang dinamakan UNK Borderless Negeri Sabah bersama wartawan Juvenia Jim Lajim untuk mengetahui keunikannya. Biarpun sambutan Pesta Keamatan tahun ini diadakan secara maya, masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus tetap merasai kemeriahan perayaan menghormati semangat padi. Platform maya sebenarnya punyai kelebihan apabila keunikan perayaan ini boleh dikongsi bersama seluruh dunia. Pertandingan Unduk Ngadau Keamatan tahun ini diadakan dengan mematuhi norma baharu dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Seri sambutan keamatan dengan kemunculan dan senyuman si Unduk Ngadau yang sudah sinonim dengan perayaan ini tetap boleh ditonton. Ia bukan sekadar pertandingan Ratu Cantik, tetapi sebenarnya tradisi masyarakat bagi mengenang legenda pengorbanan Huminodun. Pendaftaran 21 peserta Unduk Ngadau yang layak bertanding ke peringkat akhir juga telah dibuat secara dalam talian. Telah dibukakan pendaftaran secara online. Jadi ada 350 peserta telah mendaftar. Karena ini tahun ada 79 dun, 79 wakil itu ada lagi pre-judging untuk top 21. Bagi juru makeup dan penyelaras peserta Unduk Ngadau Borderless 2021, penganjurannya mencabar dan berbeza pada tahun ini. Namun, tetap bersyukur ia diadakan dengan mematuhi SOP. Memang ada mencabar sedikit sebab kalau sebelum ini kita boleh menyentuh dorang dengan tangan yang tidak pakai apa-apa, tapi sekarang kita kena pakai sarung tangan. Lepas itu penggunaan hand sanitizer, barang-barang makeup pun sentiasa kasih bersih untuk satu orang klien itu. Sebab itu untuk kebaikan kau dan klien kau juga. Penganjuran kali ini sangat berbeza, yang mana segala hal pun terhad.
Tapi syukurlah semua pun SOP sudah terjaga bagus untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Penganjur untuk Ngadau Borderless 2021 lebih memberi fokus kepada pendedahan sejarah dan pengetahuan melalui pendidikan alam maya agar peserta mendalami erti sebenar pertandingan ini. Tidak seperti sebelum penularan pandemik COVID-19, rutin harian peserta untuk Ngadau dipenuhi dengan aktiviti kebudayaan dan kemasyarakatan. Namun, peserta tetap bersemangat membuat persediaan untuk melakukan yang terbaik. Dari terlupit lagi saya sudah prepare itu daripada segi fizikal, mental dan segalalah semua persiapan yang perlu ada. Perlu cukup tenaga begitu untuk terus kasih kuat semangat begitu. Saya mau kasih up Sabah punya traditional music. Kedua, saya mau kasih up kita punya bahasa lah. Mau kasih sama taraf dengan bahasa Melayu. Alangkah baiknya kalau boleh yang Kadazan full atau dusun menurut rumus. Ngingis nu untuk Ngadau, kagayat ginawa itoin sanan. Walaupun mereka mengenakan pelitup hidung dan mulut, tetapi di sebalik pelitup itu terukir sebuah senyuman yang indah. Kerana itu adalah sifat Huminodun. Saya Javina Jimlajim, RTM. Sekian berita Pagi Sabah. Selamat menyambut Pesta Keamatan. Kekal patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Saya Muhammad Syariza Mawang.